طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. طيب، Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di malam ini kita dapat meneruskan kuliah Al-Qawl Al-Mufid ala Kitab Tauhid, karangan Al-Allamah, jazakallahu khair, Al-Allamah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, jadi kita sambung perbahasan kita pada masih lagi bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah. Dalam buku terjemahan muka surat 130 131. Ini kita masuk hari ini pada masail dalam bab ini. Ataupun kita sambung pada perkataan Syekh pada perkataan Syekh, syarahan Syekh pada penjelasan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni 70,000 yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang kita bincangkan sebelum ni tentang syarahan Syekh pada faqadan nasu fi ulaika, yakni para sahabat bincangkan tentang siapakah mereka itu 70,000 itu. Kemudian Nabi SAW memberikan jawapan, humul ladzina la yastarqun, mereka yang tidak meminta diruqyah, wala yaktahun, dan tidak melakukan perubatan yang menggunakan api untuk merawat kecederaan, wala yatatayyarun, dan tidak mempercayai sial, tiarah, wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi kita bincangkan sebelum ini tentang la yastarqun, kita bincangkan yakni mereka tidak 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab itu, mereka tidak minta untuk diruqyah. Sebab itu yang dalam riwayat Imam Muslim disebutkan lafaz la yarqun. Kata Syekh la yarqun, walakin fi ba'di riwayat Muslim la yarqun, dalam sebahagian riwayat Muslim la yarqun, yakni mereka tidak meruqyah. Walakin, tetapi hadhihi riwayah khata'un, tapi riwayat ini adalah riwayat yang salah. Kama qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarqi, karena Rasulullah SAW meruqyah, jampi. Waraqahu Jibril, dan malaikat Jibril pun ruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Aisyah, isteri Nabi Ummul Mukminin, juga ruqyah, jampi. Wa kadzalika as-sahabah kanu yarqun, dan demikian juga para sahabat, mereka juga meruqyah, menjampi. Tengok di situ footnote tu disebutkan kama fi qissati qissati sahibi sariyah. Kemudian dalam Aisyah itu dalam riwayat Al-Bukhari, kitab Fadailul Quran. Kemudian yang malaikat Jibril ruqyah Nabi itu dalam Sahih Muslim, dalam kitab As-Salam bab at-tib wal marad wal ruqa. Kemudian Nabi SAW sendiri meruqyah, menjampi, iaitu hadis Aisyah Al-Bukhari. Cuma tanbih, bila kita sebut ruqyah,
Ini kita perlu beri perhatian, tambih. Bila kita sebut ruqyah jampi, maknanya kita kena faham ruqyah jampi yang difahami oleh para sahabat Nabi. Maknanya praktikal, pengamalan dia adalah apa yang diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Bukan ruqyah atau jampi yang diamalkan oleh golongan mutaakhirin. Mood kita nak bantai mutaakhirin je. Ini bukan. Maksudnya kerana ada orang dia menjadikan agama ini dihukum oleh golongan terkemudian. Maknanya golongan terkemudian menghukum golongan yang terawal, mutaqaddimin. Memang kita katakan bukan kita tolak semua pandangan ataupun pengamalan ataupun pendapat atau ijtihad ulama yang terkemudian, bukan kita tolak semua, tetapi kita nak jadikan golongan yang terkemudian menghukum golongan yang terawal, ini satu kesalahan. Kesalahan. Maknanya golongan yang terkemudian pula boleh menilai golongan yang terawal. Maknanya yang merujuk golongan mutaqaddimin, maknanya merujuk salafus salih, sahabat Nabi, tabi'in dan atba'u tabi'in. Sebab itu beza kita dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Ahli sunnah, mereka yang bermanhaj salaf, mereka menjadikan pengamalan praktikal dalam agama itu adalah berdasarkan pengamalan generasi yang terbaik, al-qurunul mufaddalah, khairul qurun, sebaik-baik qurun, iaitu para sahabat Nabi, tabi'in, atba'u tabi'in, yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100 itu, walladzina taba'uhum bi ihsan. Jadi tambih kat sini, ruqyah bila kita sebut jampi, nak tak nak kita kena rujuk macam mana Nabi SAW dan para sahabat menjampi, meruqyah, praktikal. So yang kita nampak riwayat-riwayat yang sebut tentang ruqyah, pengamalan praktik ruqyah, praktik jampi ini yang diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabat, mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk mempraktikkan jampi itu dengan sendiri. Dalilnya Nabi SAW meruqyah dirinya sendiri, kemudian diruqyah oleh ahli keluarganya, Aisyah radhiyallahu anha, isterinya, kemudian diruqyah oleh Jibril, malaikat Jibril, kemudian para sahabat juga memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan bantuan untuk dijampi ruqyah, maknanya menunjukkan keharusan. Tetapi selain daripada praktik tersebut, maknanya kalau kita nak luah-luahkan lagi, contohnya praktik golongan mutaakhirin yang menjadikan jampi itu sebagai profession, maka itu berlawanan. Nampak? Berlawanan dengan praktik manhaj salaf yang menjadikan ruqyah sebagai profession. Maknanya itu mukhalafah. Maknanya berlawanan. Apatah lagi diluas-luaskan pula. Dekat situ penting. Dah semua nak ikut sunnah dah, tetapi dalam bab praktik ni, garis yang memisahkan adalah praktik dia. Praktik macam mana sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengamalkan sunnah tu. Itu saja. Misal, anda bagi contoh yang lain. Hadis Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi buku riha. Ya Allah, berkatilah umatku pada awal paginya. Cuba tengok macam mana sahabat praktikkan hadis tu. Ada salah seorang sahabat yang dia dengar hadis tu, maknanya hadis tu sebenarnya adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia secara keseluruhan. Ummatun ijabah, mereka yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW semua dapat doa tu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada awal paginya.
semua orang Islam bangkit, paling kurang semua orang Islam akan bangkit solat subuh. Betul tak? Tak kira lah geng subuh Jumaat ke, macam Jumaat ke, yang penting semua bangkit salat subuh berjemaah, kan? Bangkit salat subuh. Jadi semua dah dapat doa keberkatan tu. Betul tak? Sepakat kan? Maknanya semua umat Islam di seluruh dunia semua akan mengerjakan salat, dan semua dapat doa tu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi semua sahabat Nabi pun semua tak ada terlepas akan masuk ataupun kita akan mengamalkan doa Nabi itu dengan cara mereka bersegera melakukan kebaikan bermula daripada awal pagi. Tetapi ada seorang sahabat ni, dia amalkan hadis tersebut dengan cara dia mulakan perniagaan dia pada awal pagi. Maknanya dia amalkan hadis tu dengan dia mula meniaga pada awal pagi. Dan kata para ulama yang mensyarahkan hadis tersebut, apabila dia mengamalkan hadis tersebut dengan keberkatan atas sebab doa Nabi SAW tersebut dan diamalkan, maknanya dia kemudian dia berjaya dan dia mendapat keuntungan yang sangat banyak. Kata para ulama, disebabkan keberkatan waktu pagi. So jadi dia amalkan dengan cara dia, maknanya cuma nampak sahabat Nabi dia amalkan hadis tu macam mana? Dia bukan baca ambil hadis tu kemudian dia buat pelaris ke, betul tak? Dia gantung tangkal ke, ataupun letak kat kedai dia ke, ataupun barang yang dijual ke. Tak, dia praktikkan dengan dia bersegera dalam mengejar kebaikan, termasuk dalam urusan dunia. Sebab sahabat tu dia amalkan hadis tersebut, maknanya dalam urusan dunia. Nampak? Kita tolak tepi yang solat subuh tadi kerana semua orang Islam semua solat subuh. Kan? Jadi apa dia kita kata, jadi sahabat itu dia faham, dia amalkan hadis tersebut dengan dia bersegera dalam urusan dunia. Maknanya tadi perniagaan dia. Hadis itu dalam riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan juga dalam Musnad Ad-Darimi dan juga Musnad Imam Ahmad. Dan hadis itu hadis yang sahih. Hadis itu hadis yang sahih. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Disebutkan hadis itu daripada sahabat yang amalkan hadis itu dengan dia meniaga awal pagi itu, nama dia Sakhr ibnu Wada'ah Al-Ghamidi radhiyallahu anhu. Dan dalam hadis tersebut juga disebutkan oleh perawi, kata wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaishan ba'athahum fi awwalin nahar. Rasulullah Nabi SAW praktikkan keberkatan yang Nabi doa tu, Nabi terus praktikkan. Nabi buat apa? Nabi utuskan tentera ataupun syariah, kempen apa dia, pelatun tentera kecil, Nabi utuskan pada awal pagi, mengharapkan keberkatan awal pagi. Ya Allah Ta'ala jadikan keberkatan tu pada awal pagi. So awal pagi berkat tak? Macam mana kita tahu? Dengan dalil. Kerana Nabi SAW doa, Allahumma barik li ummati fi buku riha. Dan Nabi SAW sendiri praktikkan dengan Nabi mengutuskan syariah ataupun jaish, tentera, pada awal pagi, awalin nahar. Kemudian Sakhr Al-Ghamidi, wa kana Sakhrun, ni perawi hadis ni kata, wa kana Sakhrun rajulan tajiran. Adalah Sakhr Ibn Wada'ah Al-Ghamidi ini
Dia seorang lelaki yang seorang peniaga, tajiran. Fakana yab'atsu tijaratahu fi awwalin nahar. Maka dia mengutuskan pekerja-pekerja yang dia pedagang-pedagang ataupun pekerja-pekerja dia dalam perniagaan dia, bisnes dia, pada awal pagi. Fa athra wa kathura maluhu. Maka dia pun menjadi kaya, dan mendapat keuntungan yang banyak. Maknanya, kata para ulama, kerana keberkatan doa Nabi SAW, dan dia amalkan, dipraktik. So, nampak tak beza? Kita selalu tengok orang yang meniaga, dia tengok praktik orang yang mutaakhirin ni, dia beza dengan praktik sahabat Nabi. Dia akan kata, siapa nak kaya baca doa ni, betul tak? 1000 kali, sekian kan? Siapa nak kaya baca doa pelaris, ayat 1000 dinar, betul tak? Gantunglah, kan? Siapa nak kaya kena pergi ikut kursus ini, sekian, kena masuk dulu kursus apa tu, platinum, sekian, apa lagi, kita dengar kan? Siapa nak sale dia tinggi, kena sentiasa positif. Itu main pula datang geng-geng New Age, kan? Siapa nak kaya, pejam mata, berdoa dalam hati, minta kaya, positif, sentiasa positif, kaya, jadilah kaya. Betul tak? Tapi tengok macam mana sahabat-sahabat Nabi praktikkan sunnah, kan? Adakah sahabat Nabi ambil doa Nabi tu dia gantung dekat dia gantung dekat kereta dia ke, atau gantung kat kedai dia ke, atau gantung dekat unta dia ke? Tak ada. Adakah mereka amalkan hadis sunnah Nabi tadi dengan mereka baca doa tu, Allahumma barik fiya, Allahumma barik lana fi bukurina, contoh, atau fi bukuriha, Allahumma barik lana fi bukuriha, baca 100 kali ke, 200 kali ke, 1000 kali? Tak ada. Apa yang mereka buat? Bersegera bangkit pada awal pagi, meniaga pada awal pagi. Itu praktik yang sebenar dalam kita mempraktikkan agama. Bukan dengan baca sekian jadi kaya, beli pelaris itu, pelaris ini, kan? Kemudian harapkan nak kaya. Allahul musta'an. Baik, itu contoh macam mana sahabat Nabi mereka berinteraksi ataupun mereka mengamalkan agama. Itu kita kata kita tak boleh jadikan golongan yang kemudian ni sebagai asas ataupun rujukan kita dalam nak menentukan amalan itu betul atau tak. Contoh macam ruqyah tadi, kita tak boleh kata orang yang zaman sekarang ni semua yang mendakwa ruqyah, macam-macam ruqyah sekarang ni, style-style ruqyah masal lah, ruqyah menggunakan telefon, ruqyah apa lagi, guna internet ataupun apa dia, phone, apa dia? Oh, senapang. Oh, ada lagi senapang mainan tu kan? Oh, ruqyah guna senapang. Itu lagi kita kata. Itu kita kata kalau kita buka pengamalan tu, kita kata tak apa, kita terpulanglah. Maknanya semua orang Islam ni tak sesat. Kita kata semua orang Islam ni kita boleh je buat, asalkan benda tu baik, niat baik dan sebagainya. Asal benda baik kan, asalkan benda tu baik, kita buat saja. Tu kita kata kalau macam tu ruqyah pun boleh pakai pistol mainan, tembak syaitan ke apa. Ruqyah macam tu, Allahul musta'an. Fakam min muridin lil khair lan yusibahu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berapa ramai orang yang nak akan kebaikan tapi dia tak dapat kebaikan yang diharapkan. Allahul musta'an. Jadi ini contoh, maknanya ini tambih kita. Maknanya ruqyah ni mesti kita kena ikut pengamalan sahabat Nabi, tabi'in atba'u tabi'in. Maknanya mereka tak meluas-luaskan ruqyah ni sehingga dijadikan seperti perniagaan, kan? Maknanya ada pula profession yang khusus. Ini sebenarnya tak tepat. Tak tepat. Walaupun ada mana-mana ulama yang memfatwakan harus dan sebagainya, kita katakan tetap tak boleh jadi hujah, tetap tak boleh jadi dalil. Kerana yang menjadi hujah adalah apa yang ditunjukkan kepada kita oleh salafus salih, manhaj salaf.
Yang ini para sahabat Nabi, tabi'in, atba'u tabi'in. Bukan kita nak kata tak boleh tolong orang untuk kita nak ruqyah. Kalau ada saudara kita yang minta kita untuk tolong ruqyah, tolong jampi, kata Nabi SAW, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukan. Ya, kita tolong menolong, tetapi bukanlah dengan kita mengambil kesempatan, dengan kita menjadikan hal tersebut sebagai profession. Itu mungkinlah ada orang akan petikaikan juga, orang kata, tapi ada ulama kata boleh, tapi ada pendapat kata boleh, Masalahnya boleh itu kita kata apa sandaran dia? Apa sandarannya? Bila kita nak tu, kita kata kalau kita nak ikut yang betul-betul apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan sahabat Nabi, tabi'in, atba'u tabi'in, maka itulah yang akan menjaga agama. Kan, bukannya pengamalan orang yang terkemudian. Kan? Wallahul musta'an. Baik. Kemudian Syekh kata di sini, wastaf'ala bima'na talabul fi'li mithlu istaghfara ay talabul maghfirah, wastajar wastijaru talabul jiwar, wa huna istarqa ay talabul ruqyah ay la yatlubuna min ahadin an yuqra'a alaihim lima yali. Baik, maknanya yastarqun daripada asal apa kita kata kalimah itu daripada wazan istaf'ala, istarqa, maknanya dia sama macam istaghfara, maknanya talabul, kalau istarqa maknanya talabur ruqyah, meminta untuk diruqyah. Maknanya golongan yang 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab itu, mereka adalah golongan yang la yatlubuna min ahadin an yuqra'a alaihim, mereka yang tak minta untuk diruqyah, yang bukan tak meruqyah, tapi yang tak diminta untuk diruqyah. Kerana apa? 5 yali, kata Syekh, kerana 3 sebab ataupun 3 sebab disebutkan di sini. Baik. Yang pertama, liquwwati i'timadihim 'ala Allah. Yang pertama, kerana kekuatan pergantungan mereka terhadap Allah. Liquwwati i'timadihim 'ala Allah, kerana mereka kekuatan pergantungan mereka kepada Allah. Yang kedua, li'izzati nufusihim 'anit tadhallul li ghairillah. Yang kedua, kerana kemuliaan jiwa mereka, li'izzati nufusihim, kemuliaan jiwa mereka. Dalam terjemahan muka surat berapa? 1330 kan? Kemuliaan jiwa mereka untuk apa? An tadhallul li ghairillah, untuk mereka merendahkan diri kepada selain Allah, menghinakan diri kepada selain Allah. Kerana bila kita minta sesuatu daripada orang lain, kita telah menghina diri kita kepada orang lain, orang yang kita minta tu. Kita telah menjatuhkan kemuliaan jiwa kita. Sebab itu anda katakan sebelum ini, minta ruqyah ni, kita boleh samakan dengan larangan Nabi juga untuk minta duit orang tanpa hajat, tanpa alasan yang munasabah, sekadar untuk kita kata hanya semata-mata untuk tujuan-tujuan yang tidak apa kita kata yang tidak diharuskan oleh syariat. Antaranya adalah untuk memenuhkan poket kita, untuk mengkayakan diri, atau untuk maknanya hanya untuk berselesa, untuk maknanya minta duit orang tanpa hajat, kan? Jadi itu ada bentuk tazallul li ghairillah. Yang ketiga, walima fi dzalika min at-ta'alluqi bi ghairillah, kerana minta ruqyah ini, minta orang tolong jampi ini, ada dalam hal tersebut pergantungan kepada selain Allah. Subhanallah. 3 perkara. Pertama, sebab apa? Mereka yang 70,000, 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab, mereka yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab, tanpa dihitung dan tanpa diazab, mereka tidak minta ruqyah kerana 3 faktor. Kerana pertama, kekuatan pergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala,
sandaran mereka kepada Allah, i'timad mereka, sandaran, kuatnya sandaran mereka kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kerana kemuliaan jiwa mereka daripada nak merendah diri, menghinakan diri kepada selain Allah, minta-minta, maknanya ruqyah. Yang ketiga, kerana dalam hal tersebut meminta ruqyah itu adanya ta'alluq bi ghairillah, maknanya pergantungan kepada selain Allah. Maknanya ini adalah tiga perkara yang menjadi apa yang diungkapkan oleh Syekh di sini, disebutkan di sini adalah apa? Alasan mereka itu tidak minta untuk diruqyah, dijampi. Kan? Yalah, sebab kalau kita tengok balik ruqyah ni, adakah susah nak ruqyah? Adakah terlampau susah sangat nak ruqyah ni? Ana cakap terang-terang lah, kalau ada orang yang menyusah-nyusahkan syarat-syarat ruqyah ni, ketahuilah orang itu adalah orang yang termasuk dalam kalangan mutakallifin, golongan yang memberat-beratkan, golongan yang Nabi SAW sebut halakal mutanatti'in atau halakal mutanatti'un, iyyakum wal ghuluw fid din, ataupun termasuk dalam golongan yang Nabi SAW kata wama ana minal mutakallifin. Mutakallif maknanya orang yang dia memberat-beratkan sesuatu yang tak diperintahkan, dia mencari perkara-perkara yang di luar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia memberat-beratkan. Sedangkan ruqyah ni maknanya syarat dia orang tu boleh baca Quran ke? Sebab itu kita nak bagi orang celek boleh ruqyah diri sendiri, ajar Quran lah. Ajar orang baca Quran, ajar tajwid, kan? Maknanya ajar tafsir, kan? Kemudian ajar akidah, kan? Ajar apa yang dapat membantu dia untuk menguatkan bacaan Quran dia dan memberi kesan ta'thir, sehinggalah bacaan Quran seseorang itu boleh memberi ta'thir pada diri dia sendiri. Itu sebenarnya tak perlu kita buka klinik banyak-banyak, klinik ruqyah, klinik jampi, buka ini cawangan tu, cawangan ni, cawangan tu, cawangan itu. Sebenarnya kita kata macam tindakan macam dia bukan ke arah kemajuan tau, dia macam kemunduran. Kita bukan macam orang Kristian, nak kena jampi, nak kena jumpa paderi, kan? Paderi tu kena halau syaitan, lo jin. Bukan. Kita jangan terpedaya dengan apa yang berlaku dalam agama Kristian. Sebab tu yang banyak cerita-cerita hantu syaitan ni sebenarnya orang Kristian lah sebenarnya. Kita pula pergi ikut, kan? Nabi dah bagi tahu dah, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kamu pasti akan ikut jejak langkah golongan sebelum kamu. Sahabat tanya, siapa? Al-Yahudu wan Nasara. Ya, Nabi kata faman. Siapa lagi kalau bukan mereka, Yahudi dan Nasrani? Ni nak mai sini kan. Kita tengok apa benda, selalu kita tengok iklan tu, ada iklan jual-jual barang. Ni kita tengok iklan cerita hantu Musa. Cerita hantu. Atau apa benda dia, jadi itu yang kita kena, maknanya inilah yang cabaran kita. Maknanya bila kita nak cakap benda yang betul ni, orang tak senang lah, tak setuju. Kan? Kita ustaz ni, dia ni nak menutup periuk nasi orang. Kan? Tapi benda yang hakikat, maknanya kalau kita perkasakan pengajian Quran tu bukan sekadar mengaji bertajwid, tetapi perkasakan dari sudut penghayatan, tafsirnya, kan, tadaburnya, sebelum nak tadabur tu tafsirnya. Itu kita sokong. Sebab itu kita bukan ada masalah dengan nak mengaji tadabur Quran ni, bagus, kan? Tapi pastikanlah belajar juga tafsir. Itu yang sebelum nak dapat tadabur tu, tafsir dulu, kan? Belajar tafsir yang betul, kemudian baru boleh tadabur. Dan yang paling penting untuk faham, nak dapatkan tadabur juga, mesti kena mengaji akidah. Kan? Dan bila ini yang kita perkasakan, pengajian, ta'lim, pengajian kepada semua masyarakat,
maknanya tak ada lah kita kata pergantungan masyarakat itu diberikan pergantungan kepada, ialah kalau anak tak dengar cakap pun nak jumpa ustaz. Dia masalah anak tak dengar cakap, itu masalah dia yang kena selesaikan. Tapi ustaz tolong jampi, anak saya tak dengar cakap, tolong jampi. Kan? Nak exam pun ada yang jumpa. Tak tahulah sekarang dah tak ada, orang dulu nak exam, anak nak exam pun pergi jumpa ustaz, tolong jampi pensel saya, anak saya pensel. Dulu itu kisah dulu. Tapi ialah mungkin boleh berulang, kan? Air tawar, air tolong air tawar, kan? Ni anak saya ni degil tak dengar cakap ni, kan? Jumpa dengan ustaz yang kaki kelentong, dia kata anak pak cik ni kena santau lah, kena sihir hitam lah, kena inilah. Dia mula, kan? Mula. Jadi untuk nak atasi perkara ini adalah kita perkasakan. Maknanya syarat untuk ruqyah tu sebenarnya orang beriman, mana-mana orang yang beriman dia boleh ruqyah, dia boleh baca Quran, dia boleh ruqyah. Kalau kata dalam keluarga, dalam satu unit keluarga tu, katakan mungkin semua boleh baca Quran, tetapi salah seorang daripada ahli keluarga tu, contoh anak dia itu mungkin belajar tahfiz ke apa ke, bacaan Quran dia lebih elok dan lebih baik, mungkin dia lah yang akan ruqyah ahli keluarga dia. Betul tak? So tak perlu kita kata nak kena buat akademi ruqyah antara apa, national lah, akademi apalah apa tulis ni, kursus. Boleh buat kursus, tak ada masalah, tapi jangan menjadikan hal tersebut seolah-olah eksklusif kepada golongan tertentu. Dia kena ni pakar ruqyah ini, kan? Ya, memang kita tak nafikan ada orang yang dia mungkin menceburkan diri dia dalam perkara yang dia nak membantu masyarakat mengatasi masalah-masalah yang melibatkan hal-hal yang perkara yang berkait dengan gangguan dan sebagainya, gangguan syaitan dan sebagainya. Tetapi kita kata kena balik-balik, kita kena muhasabah lah, balik-balik pada macam mana pengamalan para sahabat Nabi. So kita bukan, bila kita dah ada sahabat Nabi sebagai contoh kita, takkan kita nak contohi Kristian kot. Kristian tu dah sah-sah sesat, ad-dallin, kan? Jadi kalau kita kaji tentang sejarah jampi-jampi yang dipelopori oleh orang-orang agama kemudian dijadikan bisnes, ini dalam agama Kristian je. Sebab tu dalam generasi yang terbaik umat Islam, para sahabat Nabi, tabi'in, atba'u tabi'in, tak ada, kita tak pernah dengar ada sahabat yang jadikan ruqyah ini sebagai profession. Tak ada. Hatta Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mereka guna dalil, mereka kata boleh buka pusat ruqyah, untuk mereka jadikan dalil hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu itu pun sebenarnya tak betul. Istidlal mereka salah, kerana Abu Sa'id Al-Khudri dia bukan lepas pada dia ruqyah orang tu, dia tak balik Madinah dia buka pusat ruqyah, tak, sekali tu je, jadi wallahu musta'an. Sebab itu kita kata tak perlu, maknanya kena perkasakan pengajian Quran lah, pengajian Quran. Dan pengajian kita kata apa ilmu yang akan berkhidmat pada Al-Quran tu, pemahaman dia, tafsir, tadabbur, akidah, itu yang paling penting. Baik, jadi itu alasan yang Syekh sebutkan kenapa mereka itu tidak minta untuk diruqyah. Tiga tu sangat penting, sebab tiga tu lah menunjukkan pada pengakhiran sabda Nabi SAW tu, wa ala rabbihim yatawakkalun, kerana mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Nampak? Baik. Kemudian qauluhu wa la yaqtaun ay la yatlubuna min ahadin an yakwiyahum. Makna iktawa talabu man yakwih. Wa hadha mithlu qawlihi wa la yastarqun. Amma binisbati liman u'idda lil kay min qibali al hukumah fa talab al kay minhu laysa fihi dhul li'annahu mu'iddu min qibali al hukumah ya'khudhu al ajra 'ala dhalika min al hukumah. ولأن هذا طلب مجرد إخبار من الطالب بأنه محتاج إلى الكي وليس سؤال تذلل. So Syekh ada tambih dekat sini, dia kata adapun sabda Nabi SAW, mereka tidak minta untuk dikai perubatan yang menggunakan besi panas pada luka. Maksudnya mereka tidak meminta kepada sesiapa pun untuk mengecos mereka, maknanya untuk mengkai mereka. Kata ini sama seperti sabda Nabi wala yastarqun. Adapun apa yang sudah dipersiapkan pemerintah, ini apa dia tim ataupun di sini apa dia, amma binisbati liman u'idda lil kay min qibalil hukumah. Kalau ada satu
tim ataupun pasukan yang disiapkan oleh pemerintah untuk melakukan perubatan seperti itu, contohnya menggunakan besi tadi ataupun laser ke, kan, samalah kan, macam tu juga, maka meminta kai kepada pasukan ataupun mereka yang dilantik oleh pemerintah tadi seperti ini bukanlah suatu kehinaan, kerana tim itu sudah dipersiapkan pemerintah dan ia mendapatkan gaji daripada pemerintah. Dia macam perubatan lah. So kai ni kai ni dia lebih pada perubatan, kan? Pada zaman tu dan zaman sekarang masih ada. Cuma anda tak pasti sama ada boleh kita nak kiaskan kai itu dengan menggunakan laser. Wallahu taala alam. Tapi nampak macam Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala seakan-akan dia macam condong ke arah tu. Dia nak menyamakan macam yalah perubatan yang sekarang ni tak guna besi panas kan. Akan guna apa? Laser. Kan? Jadi mungkin Syekh nampak maksudnya ada wajah persamaan daripada sudut itu. Jadi maknanya sebab tu saya katakan di sini, kalau pemerintah sudah melantik pasukan atau maknanya apa dia nilah, maknanya hospital, doktor, maknanya orang yang pergi untuk mendapatkan rawatan tersebut tidak dikira menghinakan diri dia, sebab dia dah pergi jumpa pada orang yang sepatutnya, kan? Baik, alasan lain permintaan ini hanya sekadar pemberitahuan dari orang yang meminta bahawa dia memerlukan kai tadi, bukan permintaan yang merendahkan diri. Mungkinlah ada wajah di sini, ialah kita tak kata juga pendapat yang katakan harus untuk orang yang ruqyah itu dia menjadikan profession dia. Mungkin mereka melihat dari sudut persamaan dia, dari sudut dia ada persamaan dengan kai tadi, perubatan. Nampak? Kat situ mungkin mereka melihat hal tersebut sama. Kan? Memang alasan yang mengharuskan ruqyah untuk dijadikan profession tu, mereka gunakan ni lah, maknanya mereka kiaskan dengan kai, perubatan. Nampak? So, memang kita tak boleh nak salahkan jugalah, maknanya mereka ada hujah, tetapi itulah kita kata yang kita nak cari sekarang ni yang pendapat yang selamat, kan? Aslam wa ahkam, maknanya ya, mungkin kita katakan tidak menjadi masalah kalau seseorang itu dia nak mengkhususkan diri dia pada membantu saudara-saudara se-Islam dia untuk maknanya memberikan khidmat ruqyah contoh, kan, khidmat ruqyah. Tetapi semata-mata dia menjadikan ruqyah itu sebagai profession dia, itu sebenarnya jauh daripada maqasid, jauh daripada tujuan ruqyah itu sendiri. Nampak? Dia macam tu kita, kalau dia sebab apa? Sebab kita katakan tadi sahabat Nabi tak buat macam tu, kan? Sahabat Nabi tak buat macam tu. Berkenaan ruqyah tu mereka tak meluas-luaskan. Cuma pihak yang mengharuskan tadi mereka akan bagi alasan. Mereka kata kerana para sahabat ketika itu tidak berhajat, kerana tidak ada masalah ketika itu, kerana sahabat Nabi semua iman mereka kuat dan generasi ketika itu iman kuat. Tetapi kita di zaman sekarang ini dengan bermaharaja lelanya bomoh, dukun dan juga pengamal sihir, ilmu hitam dan sebagainya, maka perlu ada fardu kifayah bagi sebahagian umat Islam untuk mereka menceburkan diri dalam bidang ruqyah ini, mereka yang mengkhususkan diri mereka untuk membantu umat Islam, maknanya dalam mengekang kemarahan golongan-golongan yang batil tadi, maka kita kata itu ada wajah. Kat situ kita dapat nampak, kita taklah, ya kita ada pendapat kita, tapi kat situ bila kita tahu pandangan yang mungkin kita tak setuju, tapi mungkin ada wajahnya, kat situ kita agak berlapang dada. Nampak? Dekat situ dalam kita berhadapan dengan, ya kita nak paksa semua orang ikut pendapat kita, tak boleh, kan? Tetapi kita bagi tahu yang pendapat yang kita selesa dan kita rasa dia adalah pendapat yang selamat, maknanya apa yang kita tengok, ya kerana ada fatwa-fatwa ulama ada yang melarang menjadikan ruqyah itu sebagai profession, kan? Maknanya itu adalah salah satu taujih, maknanya untuk mengelakkan daripada perkara itu diluas-luaskan sehingga berlakunya fitnah, kan? Maknanya sampai tahap orang masyarakat itu dia malas mengaji Quran. Sebab apa? Dia kata semua kalau mengaji Quran pun malas apa semua, jadi semuanya mengharap kepada
ustaz. Kalau sakit sikit ustaz, kalau ni sikit ustaz jangan pi, ustaz tolong pagar rumah, kan? Tolong baca Yasin gini. Tak, maknanya kita kata tak sampai tujuan. Dan lebih jelas lagi bersalahan dengan hadis ini. Hadis yang sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab, antaranya alladzina la yastarqud la yatlubuna ruqyah. Maknanya dia bercanggah, maknanya seakan-akan kita menggalakkan orang untuk minta ruqyah. Kalau kita buka klinik, seakan-akan kita menggalakkan orang untuk pergi beruqyah. Maknanya dia tak semestinya, maknanya boleh jadi di setiap masjid, kita bagi cadangan, mungkin di setiap masjid itu ada boleh kita kata dijadikan rujukan, maknanya membantu tanpa meletakkan harga dan sebagainya, maknanya membantu orang Islam yang lain. Tapi itulah bila dia dah start profession tu, itu macam berat sikit, itu macam berat sikit. Maknanya dia akan membuka perkara yang kita kata mungkin akan membawa kepada bid'ah dan juga akhir sekali membawa kepada kesyirikan, wal'iyadzubillah. Sama macam anda teringat macam isu tahnik anak, Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah dalam salah satu fatwa beliau ketika mengajar Sahih Muslim di Masjid Nabawi, beliau sebut tentang hukum meminta orang soleh mentahnik anak kita. Beliau rajihkan, maknanya hal tersebut yang asalnya adalah ibu bapa ataupun kerabat ataupun datuk ataupun orang yang terdekat dengan bayi itu yang mentahnik anak itu. Kerana apa? Kerana alasan Syekh, kerana perbuatan pergi kepada orang soleh untuk minta ditahnik anak itu tidak diketahui pengamalannya dalam kalangan sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi yang ada hanya sahabat pergi kepada Nabi SAW untuk mentahnik anak mereka, mengharapkan keberkatan air liur Nabi SAW yang mulia. Sebab itu alasan Syekh, Nabi SAW tidak boleh dikiaskan dengan selain dia. Sebab itu tidak ada mana-mana riwayat yang sebutkan selepas Nabi SAW wafat, sahabat pergi rumah Abu Bakar minta tolong Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, untuk tahnik anak mereka. Selepas Sayyidina Abu Bakar wafat, tidak ada riwayat, satu pun riwayat yang menyebutkan sahabat pakat-pakat pergi rumah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk tahnik anak mereka. Tidak ada selepas Umar wafat, mana-mana sahabat pergi ke rumah Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu Dhunnurain untuk minta tahnik anak mereka. Lepas Uthman wafat, tidak ada satu pun riwayat yang sebutkan sahabat-sahabat sirarus sahabah ke sahabat-sahabat yang masih hidup ketika itu, tabi'in dan sebagainya, pergi ke rumah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk minta tahnik. Tidak ada. Demikian juga zaman-zaman sahabat-sahabat yang berikutnya, tidak ada satu riwayat pun. Menunjukkan apa? Mengkhususkan tahnik anak kepada orang soleh itu hanya Nabi SAW. Walaupun itu ada pendapat dalam kalangan ulama. Sebab itu Syekh Abdul Muhsin Abbad rahimahullah, hafizahullah, beliau kata yang sahihnya tak perlulah, maknanya cukup bapa, kalau kita dapat anak, sunnahnya maknanya bapa itu sendiri yang tahnikkan anak dia, ataupun datuk dia, ataupun bapa saudara dia, ataupun orang yang terdekat. Nampak? Bukannya dengan bersusah payah daripada Johor nak pergi ke Kelantan, kerana semata-mata nak tahnik anak. Dan ada Syekh Abdul Muhsin Abbad sebut ada beberapa mahzurat, ada beberapa perkara yang boleh membawa perkara itu ada apa bahaya dia. Antaranya boleh menimbulkan rasa ujub kepada orang soleh tersebut. Nampak? Itu faqih. Itu kita kata muhaddith faqih. Macam mana mereka melihat sesuatu isu tu, dia bukan semata-mata ada pendapat ulama, ada pendapat ulama, ada pendapat ulama. Tak, tapi dia nak tutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada keburukan. Kan? Maknanya akhir sekali orang akan kiaskan tok guru dia tu dengan Nabi. Kan? Seperti mana orang Islam tak boleh kiaskan perkahwinan melebihi 4 kepada selain Nabi SAW, macam tu juga dalam isu tahnik ni. Betul tak? Sebab dia khususiah. Sebab dia tak ada riwayat yang sebut sahabat Nabi pergi dekat Abu Bakar.
untuk tahniah anak? Tak ada. Kalau ada, kita boleh buat. Itu kan. Tapi itulah masalahnya, bila kita sempitkan perbahasan tu hanya ikut mazhab tadi, tu masalah tu. Hanya ikut mazhab-mazhab yang kan, kemudian kita sebab dah ada dalam mazhab, sebab ada dalam mazhab ni, kemudian kita akhir sekali kita terlupa mazhab sahabat tu lebih baik. Sampai akhir sekali kita doa asyik ni dalam mazhab ada, dalam mazhab ini ada, mazhab ini ada, qaul ulama ini ada, tapi akhir sekali kita merendahkan mazhab sahabat. Mana lagi bahaya? Anda tak mau, kita lebih baik kita antara dua ulama, kan, maknanya antara sahabat Nabi dengan ulama yang datang kemudian, yang mana bila mereka buat sesuatu yang bercanggah dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi, kita nak dahulukan mana? Sahabat lah. Sahabat itulah yang kita, mazhab sahabat itulah sahabat Nabi. Jadi bukan masalah dia kata takkanlah ulama ni tak betul, takkanlah ulama ni tak tahu, takkanlah ulama ni tak. Masalahnya dah ada ulama yang tarjih masalah tu. Isu dia sekarang ni itu kita kata, masalah orang yang taksub mazhab ni dia macam tu. Passion dia macam tu. Bila kita bagi pendapat yang kita kata, yang maknanya yang tak, kita kata pendapat kamu tu ada wajah, kita pun hormat pendapat dia, tapi bila dia terlampau mengagungkan pendapat mazhab dia itu, sehingga dia terlupa bahawasanya mazhab ni bukan terbatas pada 4 mazhab. Betul tak? Dan tidak boleh kita mengatakan kebenaran itu hanya berlega pada satu mazhab. Siapa yang kata macam tu, dia sesat, kan? Mazhab sahabat, kan? Kalau kita kata contoh macam isu tahniah tadi, kan, kalau sahabat Nabi tak buat, kita nak ikut yang mana? Itu kita kata berat sebenarnya. Berat maknanya kita kalau macam tadi tu, kalau kita sebut, kan, orang akan kata dia tak mau ikut ulama. Tapi kita tak ikut ulama apa? Kita ikut sahabat Nabi. Sahabat Nabi bukan ulama. Itu masalah juga sebahagian orang taksub mazhab ni. Dia jadikan ulama yang kemudian daripada sahabat tu sebagai lebih tinggi daripada sahabat. Salah. Itu salah. Itu kita tak boleh kata benda tu ringan, kan? Kita nak mengagungkan ulama yang kemudian sampai kita membelakangkan sahabat Nabi. Sedangkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala suruh kita ikut siapa? Sahabat. Ikut sahabat, maknanya sahabat-sahabat Nabi. Kita tak kata ulama yang tersalah tu dia tak mau ikut sahabat, dia nak ikut sahabat juga, tapi dia tersalah lah, kan? Tapi nak berat nak kata, anda perasan bila anda berbahas dengan golongan macam ni, depa kalau kita cakap ulama depa salah, besar dia rasa, dosa besar. Tapi kalau mereka kata sahabat tak betul, sahabat tak boleh pakai, depa rasa ringan. Tu kita kata pelik. Contoh macam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membantah mereka yang berzikir secara jama'i dalam halaqah-halaqah di masjid Kufah. Hadis tersebut dalam Musnad Ad-Darimi, dan hadis itu hasan. Tapi golongan yang dia nak membolehkan juga perkara yang bid'ah, perkara yang muhdatsatil umur itu, dia kata pendapat sahabat tak boleh pakai. Nampak? Dengan ringan dia tak rasa bersalah. Tapi bila kita kata ulama dia tak betul, kamu telah kata ulama tak betul, kamu ni tak hormat ulama, kamu ni. Tapi bila dia memperlekehkan sahabat Nabi, dia tak ada rasa salah. Ini pelik. Ini min ajaibi az-zaman. Ni antara perkara keajaiban dalam zaman ini. Dia ingat sahabat tu apa? Abdullah bin Mas'ud, bukan ulama. Itu kita kata tak kenal qadar ulama. Dia agungkan ulama yang mutaakhirin tu lebih daripada sahabat Nabi. Ini salah. Ini kita tak boleh biarkan. Elok-elok asatizah kita dah ajar agungkan sahabat Nabi. Maknanya menjadikan sahabat Nabi itu sebagai contoh ikutan. Tiba-tiba datang orang-orang yang taksub ni, mereka terbalikkan. Sahabat Nabi pula tak betul. Kemudian yang jelas-jelas hadis dia yang dia berhujah tu dhaif jiddan.
Dia boleh hasan kan. Tiba-tiba asar sahabat yang hasan dia kata dhaif. Ini anda perasan. Suka hati dia. Nampak sangat hawa nafsu tu. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Baik. Jadi itu contoh, maknanya kita kata kita kata bukan kita ajak orang untuk membenci ulama, bukan, tapi masalahnya kita ada ahli sunnah ini dia ada kecemburuan dia bila orang memperkotak-katikkan manhaj salaf, bila orang memperkotak-katikkan pemahaman sahabat, itulah yang dia paling akan rasa ghirah, rasa cemburu lebih daripada ulama yang mereka angkat. Kan? Ya, kita kalau orang hentam Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya kita marah. Yang sesatkan Imam An-Nawawi, bid'ahkan Imam An-Nawawi, Imam Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar, mutaakhirin yang disebutkan oleh Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah ta'ala, khiyarul mutaakhirin min asy-Syafi'iyah, sebaik-baik mutaakhirin dalam kalangan Syafi'iyah, antaranya Imam An-Nawawi, Al-Hafiz Ibn Hajar, dan ramai lagi. Ya, tapi kita kena fahamlah mereka still ulama lah. Tapi ulama tak masuk. Dia ada kesalahan. Bila ada kesalahan, kita tinggalkan kesalahan dia. Tapi bukan bermakna kita tak hormat dia. Dan bukan bermakna juga kita membid'ahkan dia, bukan juga kita mengkafirkan dia ke, tidak. Ahli sunnah tak macam tu. Kecuali golongan Haddadiyun. Itu yang sampai tahap bid'ahkan tu. Ulama-ulama yang tersalah. Itu kita pun berlepas diri daripada golongan tersebut. Jadi itu kita kata perkara yang kita perlu jelas. Baik. Qauluhu wa la yatatayyarun ma'khudhun min at-tayr wal masdaru minhu tatayyur wa at-tiyarah ismul masdar wa asluhu at-tasha'umu bit-tayri walakinnahu a'ammu min dhalika fa huwa tasha'umu bil mar'i bi mar'i aw masmu'in aw zamanin aw makan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak percaya kepada sial, wala yatatayyarun. Yang ini diambil daripada perkataan at-tayr, yakni burung pada asalnya. Masdarnya tatayyur, min at-tayri, tatayyur wa tiyarah ismul masdar, isim masdar. Asalnya dia bermaksud at-tasha'um bit-tayr, menganggap sial dengan burung. Maknanya asalnya orang jahiliah itu amalan mereka percaya kepada sial ini dengan burung. Syekh akan jelaskan di situ. Tetapi hal kesialan ni, percaya kepada sial ni lebih umum daripada hal tersebut. Kata Syekh, fahuwa at-tasha'um bimar'i, maknanya dia percaya kepada sial, menganggap sesuatu itu sial pada perkara yang dia lihat, au masmu', atau perkara yang dia dengar, au zaman, atau masa, atau makan, atau tempat. Wa kanatil arab ma'rufatun bitatayyur, dan orang Arab jahiliah terdahulu mereka memang dikenali orang yang mereka percaya dengan tatayyur, sial. Hatta ini bukan orang Arab saja, semua bangsa yang ada di dunia mereka akan percaya dengan sial. Hatta law arada al-insan minhum khairan thumma ra'a tayr sanahat yaminan aw shimalan hasiba aw hasaba ma kana ma'rufan indahum tajiduhu yata'akhkharu an hadha alladhi aradahu. Sehingga kan kalau seorang individu itu, seorang manusia itu dan kalangan mereka orang Arab jahiliah, mereka nakkan kebaikan, mereka mengharapkan kebaikan bila mereka lihat burung itu terbang ke arah kanan atau ke kiri, maknanya dianggap sial atau kebaikan, keburukan dan kebaikan itu bergantung pada arah mana binatang atau burung itu terbang. Kalau ya kanan baik, kalau kiri dianggap tak baik. Itu sial lah. Mengikut apa yang sudah terbiasa di mereka. Tajiduhu yata'akhkharu an hadha alladhi aradahu. Jadi bila dia tengok burung tu terbang ke arah kiri, maka dia pun anggap benda tu sial. Lalu dia pun tak jadi nak melakukan perjalanan, contohnya. Dia pun yata'akhkhar an hadha alladhi aradahu. Apa yang dia nak, tak jadilah nak keluar hari ni sebab dia tengok burung tu terbang belah kiri, contoh. Itu sial. Wa minhum man idza sami'a sautan aw ra'a syakhsan tasha'ama. Dalam kalangan mereka juga ada yang bila mendengar satu suara atau melihat mana-mana individu tertentu, maka dia akan menganggap sial. Contohnya macam sebahagian orang kita ada juga yang mereka percaya, contoh bunyi burung tertentu itu tanda ada orang mati, contoh kan.
Contoh burung macam ni bunyi dia, ni tanda ini. Lalu mereka beranggapan perkara tersebut adalah kesialan. Baik. Wa minhum man yatasha'amu fi syahri Syawal binisbati lin nikah. Ada yang beranggap sial pada bulan Syawal, yang dia tak mau menikah pada bulan Syawal. Sebab itu Nabi SAW sunnahkan menikah pada bulan Syawal. Antaranya adalah untuk membatalkan adat jahiliyah yang mereka percaya menikah pada hari Syawal, pada bulan Syawal adalah kesialan. Tapi sunnah Nabi membatalkan. Walidha qalat Aisyah radhiyallahu anha aqada alayya Rasulullah SAW fi Syawal wa bana bi fi Syawal fa ayyukunna kana akhta indahu. Wa minhum man yatasha'amu bi yaumil arbi'a aw bi syahri Safar. Berarti di sini disebutkan pada hadis Aisyah. Itu kerana itulah Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW menikahiku pada Syawal. Kan? Membina rumah, mengikat, aqada maknanya akad nikah pada Syawal, membina rumah tangga denganku pada bulan Syawal. Maknanya Nabi tinggal bersama dengan Aisyah pada bulan Syawal. Siapakah gerangan wanita di antara kalian yang lebih beruntung berbanding beliau? Baik, ada juga di antara mereka yang merasa sial pada hari Rabu atau bulan Safar. Betul kan terjemahan tu? Tak betul. Bulan Safar, terjemahan tu dia tulis Syawal. Syawal tu dah sebut dah sebelum tu. Safar. Itu pok-pok yang suruh mandi Safar tu. Ke dah bertaubat ke? Tak ada tarik pun kan? Tak ada tarik. Kalau bertaubat tu ada, kita bolehlah juga nak ni. Tak bertaubat lagi tak bolehlah kita nak sangka baik. Wallahu musta'an. Baik, semua keyakinan ini dibatalkan oleh syariat. Wa hadza kulluhu mimma abtalahu syara'. Sama juga macam orang kita yang percaya pada kalau biawak lalu kan, biawak jalan tu dia patah baliklah benda lah kan. Apa lagi? Macam-macam. Penyapu kan, penyapu jangan macam mana? Penyapu tu yang dia punya penyapu tu jangan letak tinggi kan. Sial. Macam mana dah? Macam-macam sangat. Li dararihi 'ala al-insan aqlan wa tafkiran wa sulukan. Jadi syariat membatalkan keyakinan tatayur ini, sial ini kerana merugikan baik daripada sisi akal, fikiran maupun perilaku, akhlak. Ketika seseorang tidak mempedulikan hal-hal semacam itu, itulah yang dinamakan tawakal kepada Allah. Jadi kalau kita tak percaya kepada sial ni, itulah yang dimaknakan dengan tawakal. So kita kata apa bendanya? Apa kena mengena burung tu dengan nasib kita? Betul tak? Apa kena mengena biawak tu dengan nasib kita? Apa kena mengena penyapu tu dengan nasib kita? Kan? Kerana kita yakin bahawasanya semua yang berlaku ini maknanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam syariat kita diajar oleh Nabi SAW azkar, zikir-zikir. Nak keluar rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Kan? Kita bertawakal kepada Allah. Kan? Wala haula wala quwata illa billah. Maknanya kita memang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang Islam tak perlu pada tangkal. Kan? Orang ahli tauhid, kita tengok kan hari ni orang dia berfikir orang, kalau orang Hindu buat macam ni, atau orang Buddha buat macam ni, kereta mereka ada letak something. Orang yang lemah akalnya dia akan tiru. Betul tak? Dia kata orang yang lemah akalnya dia tengok, dia naik kereta, dia tengok kereta sebelah dia tu kereta India pun letak dia punya berhala dekat atas kereta dia, depan kereta dia. Dia kata, ish, cantik juga. Syaitan datang kan. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil wa hum la yash'urun. Syaitan hiaskan. Dia kata, ish, takkan kereta aku kosong je. Pergi jumpa ustaz ahli bidah kata, belilah saya punya ni gantung tangkal nama Allah, nama Muhammad. Nampak? Syaitan hiaskan. Tapi kalau dia belajar betul-betul, apa kaitan nasib dia dengan benda tu pun tak boleh jaga diri dia sendiri. Kan? Kalau orang tu buka kereta dia, buka tingkap, boleh curi juga. Dia tak boleh selamatkan diri dia. Tangkal tu, betul tak? Jadi, nampak? Orang yang dia tak berfikiran rasional, maknanya kita kata dia hanya mengikut, membuta tuli, akhir sekali dia akan buat bid'ah. Nampak? Dia tengok rumah orang ni kat pintu dia letak
dia letak apa tulisan Cina lah, ni Ong kot kan, ni takkanlah kita tak letak kan, takkanlah kosong kot, jadi kita letaklah Allah Muhammad. Nampak? Dia tak ada, maknanya dia tak ada sandaran, maknanya dia hanya ikut kan. Jadi bukan itu sebenarnya pergantungan kita, bukan pada tulisan tu, bukan, tetapi adalah pada hati kita, pergantungan pada hati kita. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Keluar rumah, naik kenderaan, baca doa, naik kenderaan kan? Dan ingat Allah Subhanahu wa taala, dia yang menjaga kita. Itu beza ahli tauhid dengan ahli syirik. Ahli syirik, dia pergantungan dia akan berpaling kepada selain Allah. Kok mana pun dia akan mengalihkan kebergantungan dia tu kepada benda selain Allah. Tak kira macam tangkal tadi termasuk lah. Nampak? Ish, kosong je kan, rasa kosong je takkanlah nampak? Jadi akhir sekali datanglah idea tadi tu. Apa kata kita buat gini, apa kata kita buat begini. Tapi sebenarnya dia tak pasal benda tu di follow orang-orang yang bukan Islam pun kadang-kadang kan. Wallahul musta'an. Tapi itu yang kita kata asalnya tak ada lah benda tu, tak perlu kan. Even orang kata buat ada apa, dia kata gantung tulisan Al-Quran dekat rumah sekalipun lah, kita kata ada yang kata harus untuk hiasan kan. Tapi kalau kita ikut sentimen macam tadi kan, kerana dia nak menjadikan hal tersebut sebagai rasa untuk memuaskan hati dia, rasa dia macam tak puas, rasa macam dia takut dan sebagainya. Jadi akhir sekali dia akan, kebergantungan dia tu akan melekat pada perkara-perkara tadi. Maknanya dia memanglah kita kata mungkin dia boleh bagi alasan kan untuk ingatkan dan sebagainya. Itu tak ada masalah lah. Tapi kadang-kadang kita kata kalau betul-betul dia nak bertawakal, bukan pada benda-benda yang digantung dan sebagainya. Kan, sebab itu sebahagian ulama sebutkan tentang apabila ditanya tentang letak stiker macam Masya Allah, Tabarakallah untuk elak kain dan sebagainya kan, mereka kata tak perlu pun kan, tak perlu pun pada asalnya kan, tak perlu kan. Jadi itu kita kata bukan itu yang akan menjadi, sebab dia ada tasyabuh. Dia sebab apa sebahagian ulama kata tak boleh, sebab dia ada tasyabuh dengan golongan yang bukan, selain ini golongan musyrikin. So kita sebenarnya kalau kita jadi ahli tauhid, dan ahli tauhid ni pergantungan dia pada Allah ni penuh. Jadi kita sikit pun tidak, maknanya bila ada benda-benda macam tu kita sikit pun tak ta'alluq hati kita pada perkara tersebut. Sebab tu dia akhir sekali dia akan bawa menjadi kepada sikit kalau benda tu orang dah tak perasan tentang tauhid ni, lama-lama dia akan jadi tangkal. Memanglah mungkin bapak dia tu dia letak untuk hiasan, tapi mungkin anak dia, cucu dia ingat benda tu sebagai tangkal. Betul tak? Lama-lama orang lupa tauhid. Sebab tu dia kena tutup awal-awal, saddu dzari'ah. So dalam kita mengaji tauhid ni, kalau kita tengok Nabi SAW sangat menekankan saddu dzari'ah, menutup pintu-pintu keburukan yang boleh membawa kepada keburukan, antaranya membawa kepada syirik. Walaupun benda tu asalnya bukan syirik, tapi kalau dia boleh, kita kena tutup awal-awal. Nampak? Dia kata keras sangat ni sampai nak gantung pun tak boleh ni. Keras sangat dia kata. Tak, kita kata nak gantung lah, tak ada masalah pun kalau kamu rasa benda tu mungkin ialah macam contoh ni, gantung untuk bagi pengajaran ta'lim contoh, dia adalah tujuan-tujuan dia kan. Kalau gantung zikir, contoh zikir lepas solat, maknanya untuk ajar, ta'lim, untuk nak hafal dan sebagainya, tak ada masalah. Tetapi kita bincangkan tadi, gantung dalam situasi yang macam tadi, untuk dia yakin bahawa benda tu dapat menolak sial ataupun dapat menolak kemudaratan, dia akan jadi macam tangkal tadi. Yang tu kita kena hati-hati. Baik, kita dah habis waktu, maknanya kita berhenti dekat apa dia, wa ala rabbihim yatawakkalun wala yatatayyarun. Wala yatatayyarun, yakni mereka tidak percaya kepada sial. Kerana syariat telah membatalkan semuanya. Kepercayaan sial itu telah dibatalkan oleh syariat. Baik. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.